Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 10 September bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Warga Kementerian Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Manret perlu mengamalkan budaya integriti yang tinggi ketika memberi perkhidmatan kepada rakyat. Menterinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ia penting bagi memastikan mereka berintegriti dalam menjalankan tugas serta memenuhi harapan rakyat dan jabatan. Jelasnya budaya kerja berintegriti ini perlu menjadi etika kerja termasuk dalam meluluskan pelbagai bantuan untuk rakyat agar disalurkan kepada mereka yang berkelayakan. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Integriti Manret di Kuching. Beliau turut menyokong penubuhan unit inspektoriat yang berfungsi untuk memantau dan memeriksa projek-projek di bawah kementerian yang akan dilakukan secara mengejut dan berskala agar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Douglas Ugah berkata Terminal Makanan Sarawak yang mengumpulkan semua jenis produk makanan Sarawak akan diwujudkan. Ketika ini, kajian sedang dilakukan sebelum dihantar kepada kerajaan negeri hujung bulan ini. Inisiatif itu adalah bagi membantu dan menyokong usahawan negeri ini untuk meningkatkan pengeluaran produk makanan mereka agar lebih berdaya saing dengan produk-produk luar negara. Sebanyak 3,443 ibu tunggal di Sarawak telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan bantuan khas ibu tunggal BKIT bernilai RM300 secara sekali bayar. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sebanyak 1,687 permohonan sudah diluluskan. Daripada jumlah itu, manakala 80 lagi masih dalam pertimbangan dan 1,264 tidak diluluskan. Daripada jumlah permohonan yang diluluskan, seramai 214 orang sudah diberikan BKIT dengan jumlah keseluruhan bernilai RM64,200. Mengenai permohonan yang tidak diluluskan, Datuk Seri Fatimah berkata ia disebabkan pendapatan bulanan isi rumah pemohon melebihi pendapatan garis kemiskinan PGK semasa iaitu RM960. Berikutan isu itu, beliau sudah meminta Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membawa perkara tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk mengguna pakai garis kemiskinan Sarawak iaitu RM1,200 supaya lebih banyak permohonan dapat diluluskan. Borang permohonan BKIT boleh diperoleh dari pejabat daerah, pejabat kebajikan masyarakat atau laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Tarikh akhir permohonan adalah pada 31 Oktober ini. Datuk Seri Fatimah juga meminta ibu tunggal di Sarawak memohon bantuan khas di bawah Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Bantuan itu adalah sebagai inisiatif membantu golongan ibu tunggal dalam berhadapan dengan penularan COVID-19. Seorang lelaki berusia 51 tahun dari Jalan Penrisen, Kuching menjadi mangsa terkini yang maut akibat rabies di Sarawak. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan media memaklumkan mangsa disahkan positif rabies melalui ujian makmal yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR pada 4 September lepas. Mangsa dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak pada 26 Ogos lalu kerana mengalami sakit belakang dan sukar untuk bergerak selama 3 hari. Mangsa kemudiannya mengalami muntah dan serangan sawan dan meninggal dunia pukul 6.29 petang Rabu lalu. Siasatan awal Kementerian Kesihatan belum dapat mengesahkan sama ada mangsa mempunyai sejarah digigit anjing atau haiwan lain, namun mangsa ada memelihara seekor kucing dan seekor anjing. Kedua-dua haiwan peliharaan itu belum mendapat vaksin anti-rabies dan berada dalam keadaan sihat serta tiada perubahan pada tingkah laku. Dengan kematian terkini itu, jumlah kumulatif meningkat kepada 24 sejak Julai 2017. Sentimen perkauman yang boleh menimbulkan perpecahan dalam kalangan masyarakat perlu dihentikan. Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, walaupun terdapat segelintir pihak cuba memainkan isu perkauman, rakyat perlu tidak harus terpengaruh, sebaliknya terus mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang terjalin sejak sekian lama.
Jelas beliau dalam suasana negara sedang berjuang memerangi penularan pandemik COVID-19, seluruh lapisan rakyat perlu bersatu dan bersama-sama mengharungi cabaran itu. Let's unite together. Let's fight the COVID-19. Okay, don't create any more unnecessary tension amongst our harmonious society here. I think, a lot of sensitive issues that should not be raised. And please do not take what we enjoy today for granted. Beliau ditemui media selepas program Merdeka di Komuniti 2020 daerah Kuching di Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Padungan. Datuk Wee turut menyeru masyarakat untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda hormat sekaligus bagi menyemai rasa kecintaan kepada negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Wee Hong Seng mengingatkan pelanggan yang memasuki premis perniagaan di bawah seliaan MBKS agar mematuhi penguatkuasaan larangan merokok. Beliau berkata tindakan undang-undang akan diambil terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut. Datuk Wee juga berkata pemilik premis juga boleh memainkan peranan untuk menegur pelanggan-pelanggan yang masih berdegil supaya tidak merokok di dalam premis makanan mereka. So I think as a respect for all non-smokers, I think the smokers, please behave yourself. Alright? I think it's not right and it's not fair. We already put up the sign that there's no smoking. It doesn't mean that when there's no enforcement to be there, then you can start to smoke. Jelasnya lagi, pihaknya juga telah meluluskan menyediakan ruang khas merokok di kedai-kedai makan di bawah pentadbiran MBKS. Terdahulu dalam ucapannya, Pegawai Penerangan Daerah Kuching, Magdalena Alfred Jeho berkata, hebahan mesej kenegaraan bagi menyuntik semangat patriotisme akan terus diperluaskan kepada penduduk di daerah Kuching. Jelasnya ia merupakan pengisian sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang 2020 selain menyemarakkan semangat cintakan negara. Magdalena berkata sebanyak 22 program Info on Wheel Merdeka telah dilaksana sejak 16 Julai lepas. Manakala sebanyak 12 program di komuniti telah disusun atur bagi 12 lokasi di daerah Kuching. Beliau berharap program seumpama ini dapat meningkatkan momentum semangat kemerdekaan walaupun sambutan tahun ini agak berbeza berbanding tahun sebelum ini. Dalam program ini, Magdalena turut melakukan acara simbolik penyerahan jalur gemilang kepada Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia di Sarawak dan juga di Malaysia, dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT semoga negara kita akan maju, makmur dan sejahtera. Aku Nurinawati Ibrahim, saja asal Bai. Aku Bai Malaysia. Aku bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk Telugu. Selamat Andu Malaysia kepada semua kaum Bidayuh di Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua warga Malaysia. Kita jaga kita, sentiasa pakai mask walaupun di mana juga. Thank you. 5 individu yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian kabel elektrik di kawasan pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo percaya ditahan oleh Polis Daerah Miri Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Lim Meng Siah menerusi kenyataan medianya memaklumkan polis berjaya menyelesaikan 6 kes kecurian kabel elektrik di kawasan pembinaan Lebuh Raya berkenaan melibatkan kerugian lebih RM750,000. Jelasnya semua suspek berusia antara 21 hingga 56 tahun ditahan menerusi oplusuh yang dilaksanakan oleh sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. ACP Lim memberitahu tangkapan pertama melibatkan 3 lelaki dalam satu serbuan di rumah kayu tidak bernombor di kilometer 12 Bakam Jalan Miri Bintulu di Miri kira-kira pukul 8.02 pagi. Manakala tangkapan kedua pula melibatkan seorang suspek lelaki dan wanita masing-masing ditahan di Taman Tunku dan di kawasan perindustrian Permajaya sekitar pukul 2.35 petang. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikuatiri lemas di Sungai Kuala Baram, Miri ketika membuka belitan tali tersangkut pada propeller kapal petang semalam. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Miri, Lau Poh Kiong, dalam kenyataannya memberitahu mangsa dikenali sebagai Andriadi Kristianto berumur 32 tahun.
Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng menerima laporan kejadian kira-kira pukul 4 petang. Pasukan bomba terus membuat operasi mencari dan menyelamat SAR menggunakan bot aluminium dengan kaedah mencari mangsa menggunakan grappling iron untuk di dalam sungai dan kaedah surface searching sekitar permukaan sungai kerana jarak pemandangan di dalam air agak gelap. Operasi ditangguh pada pukul 7 petang berikutan cuaca gelap dan op SAR disambung pagi ini. 5 premis kedai runcit disyaki terlibat judi tanpa lesen di sekitar Bandaraya Kuching telah dipotong bekalan elektrik. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Anak Lisa berkata, operasi bersepadu itu dijalankan bahagian siasatan jenayah IPD Kuching bersama kaki tangan Sarawak Energy Berhad, SESCO. Bercakap dalam satu kenyataan, Superintendent Merbin memberi amaran keras kepada pengusaha berkaitan supaya tidak menjalankan sebarang aktiviti perjudian tanpa lesen. Tegasnya, mengikut Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, pihak polis boleh membuat permintaan untuk pemotongan elektrik jika mempunyai alasan yang munasabah premis itu menjalankan sebarang aktiviti perjudian. Superintendent Merbin turut memaklumkan pihaknya telah melakukan 4 serbuan ke atas premis-premis judi dalam tempoh 3 hari bermula 6 September lepas. Siasatan dilakukan di bawah Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang mana memperuntukkan denda RM5,000 hingga RM50,000 dan hukuman penjara hingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Terus patuh SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Dengan itu saya Fazril Hisham Afandi, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.